Saudara, seterusnya, projek jalan utama kedua bakal memberi akses kawasan penting di Sarawak dengan pelabuhan dan lapangan terbang. Itu antara intipati menarik yang akan dibawakan oleh rakan tugas Vanessa Mering di Kuching. Teruskan, V. Terima kasih Syairul. Salam hormat dan salam sejahtera. Rangkaian teknologi 5G akan memainkan peranan utama dalam pertumbuhan ekonomi Sarawak. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Abang Openg menjelaskan ia akan memacu peningkatan produktiviti dan kecekapan pembangunan pelbagai sektor dalam negeri ini. Datuk Patinggi Abang Johari berkata teknologi berkelajuan tinggi seperti teknologi 5G adalah keperluan asas ekonomi digital sebagai pendorong utama pembangunan ekonomi masa depan di Sarawak. Jelas beliau, ia akan memacu beberapa sektor antaranya pertanian, pembuatan industri 4.0, pelancongan dan e-dagang. Beliau memberitahu demikian dalam ucapan perasmian Pusat Kecemerlangan Teknikal Sarawak Sentek, Sarawak Digital Economic Corporation SDEC 5G testbed pertama kali di Sarawak di Kuching. Tambah beliau, testbed 5G merupakan usaha lanjutan masa depan Sarawak ke arah teknologi pintar melibatkan bidang pendidikan pintar, tenaga pintar dan pengangkutan pintar yang mampu membawa Sarawak ke satu tahap yang lebih canggih dan lebih maju dari aspek digitalisasi. Pembangunan kawasan di luar bandar dan pedalaman dapat dijayakan menerusi projek jalan utama kedua STR yang merupakan inisiatif Kerajaan Sarawak. Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, ini kerana perhubungan jalan antara kawasan penting untuk mendapat akses kepada pelabuhan dan lapangan terbang. Datuk Amar Awang Tengah berkata ia turut menghubungkan jalan pesisir dan pusat pembangunan ekonomi seperti Taman Teknologi Tinggi Samajaya, Koridor Tenaga Diperbaharui Sarawak SCOR, Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Tanjung Manis, Timega dan Taman Perindustrian Samalaju. Katanya STR juga menjadi pelengkap kepada lebuh raya Pen Borneo yang akan membangunkan seluruh kawasan di negeri ini sekaligus merapat jurang pendapatan antara penduduk bandar dan luar bandar. Beliau menyatakan perkara itu pada majlis penyerahan cek pempasan tanah bagi projek cadangan pembinaan STR Pakej 2 dan projek naik taraf Jalan Tanjung Genting dari Simpang Jalan Tulai Jambatan Lanang Sibu ke Utamaan Kedua di Sibu. Pada majlis itu juga beliau menyerahkan 199 cek pempasan yang berjumlah 5.24 juta ringgit kepada 160 pemilik tanah. Beliau berkata pengambilan tanah dilakukan selaras dengan peruntukan di bawah Bab 81 Kanun Tanah Negeri dan Perkara 13 Perlembagaan Persekutuan. Belia di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Kedup yang mempunyai tanah diseru mengusahakan aset itu untuk penanaman pelbagai jenis komoditi seperti kelapa sawit. Adun Kedup Martin Ben yakin usaha itu akan membuahkan hasil dengan kemudahan akses seperti lebuh raya Pen Borneo dan pusat pengumpulan, pemprosesan dan pembungkusan di Tarat. Yang pentingnya kita tidak ada masalah tanah. Tanah memang sudah disahkan kawasan yang baik untuk pertanian. That's why it's identified as agriculture hub. Ditemui RTM di Pejabat Nyadisrian, beliau yakin perusahaan kelapa sawit pada masa kini menguntungkan dengan hasil tuaian 2 kali sebulan. Ditambah pula dengan harga pasaran komoditi itu yang semakin meningkat, beliau yakin ekonomi penduduk luar bandar mampu dikembangkan. Mahkamah Magistrate Kuching hari ini mengeluarkan perintah reman 7 hari ke atas seorang lelaki berumur 48 tahun disyaki terlibat dalam aktiviti pemerdagangan organ manusia. Perintah dikeluarkan oleh penolong pendaftar Mahkamah Rendah Mosidi Husaini pagi tadi. Suspek menyerah diri di Ibu Pejabat Polis Daerah Kuching semalam selepas pihak polis mengeluarkan perintah memburu suspek. Minggu lepas, Sarawak dikejutkan dengan aktiviti pemerdagangan organ manusia hasil pendedahan sebuah portal berita yang berpangkalan di United Kingdom. Suspek dipercayai terbabit dalam aktiviti jual beli organ manusia dan berperanan sebagai orang tengah yang mengatur urusan jual beli sejak 2010.
Jabatan Perangkaan Malaysia Sarawak memerlukan 8,024 pembanci dan 1,229 penyelia untuk melaksanakan fasa kedua Banci Penduduk dan Perumahan Malaysia 2020. Pengarahnya Dayang Rozana Abang Hassan memberitahu ia melibatkan operasi pembancian di lapangan secara bersemuka pada bulan Oktober ini. Dayang Rozana memberitahu permohonan bagi dua jawatan pekerja 9 harian tersebut boleh dibuat melalui laman sesawang Banci 2020 di www.dot.mycensus.gov.my. Permohonan untuk jawatan berkenaan sedang dibuka sehingga 30 Ogos ini. So far kita dah menerima permohonan, tapi saya amat menggalakkan lagi lah. So masih ada peluang lagi untuk siapa-siapa yang masih mencari pekerjaan, sama ada ingin menjadi penyelia ataupun pembanci, masih boleh melayari portal yang saya maksudkan tadi. Fasa kedua Banci Penduduk dan Perumahan Malaysia 2020 akan dijalankan daripada 7 hingga 24 Oktober depan. Bercakap kepada RTM di Kuching, Dayang menegaskan faktor keselamatan penduduk adalah dititikberatkan bagi memastikan individu yang hadir ke kediaman mereka adalah pembanci dan penyelia yang sebenar. Harga kawalan pelitup separuh muka kategori pembedahan atau perubatan satu lapisan jenis gelung telinga di Sarawak ditetapkan RM5 sekotak untuk 50 keping di peringkat borong dan RM7 sekotak atau 15 sen seunit bagi peringkat runcit berkuat kuasa esok. Seksyen Penguatkuasa Negeri Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP Sarawak memaklumkan bagi pelitup separuh muka kategori sama, dua lapisan gelung telinga pula adalah RM8 sekotak untuk 50 keping di peringkat borong dan RM10 sekotak atau 20 sen seunit untuk peringkat runcit. Menerusi satu pemakluman harga kawalan topeng muka kepada peniaga, pihaknya memberitahu harga kawalan bagi pelitup separuh muka kategori yang sama dan jenis 3 lapisan gelung telinga, gelung kepala atau ikatan pada kepala ialah RM47.50 sekotak untuk 50 keping atau 95 sen seunit di peringkat borong dan RM50 sekotak atau RM1 seunit di peringkat runcit. Bagi pelitup separuh muka kategori pembedahan atau perubatan jenis N95 pula ditetapkan pada harga RM100 sekotak untuk 20 keping di peringkat borong dan RM6 seunit bagi peringkat runcit. Tindakan tegas akan dikenakan terhadap individu atau syarikat perbadanan yang menjualnya melebihi harga kawalan. Sekian berita dari Sarawak, kita kembali bersama Syairul di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih V. Seterusnya